Susah nak explain. Tak apalah, kita roll VT. Pernah kecewa dengan apa yang berlaku di tanah kelahirannya? Apatah lagi melihat ruang yang terhad buat pelakon bukan Melayu sepertinya. Mei Fen Lim berasa ingin berhijrah saja demi mengubati kekecewaannya. Jauh dia mencari namun hanya untuk menyedari kemudiannya bahawa hujan batu di negeri sendiri itulah penawarnya. Pengalaman itu jugalah yang kemudian diterjemahkan ke layar bagi melatari sebahagian penceritaan filem Prebet Sapu karya Muzammil Rahman yang baru ini menemui audiens di Udine, Itali menerusi pencalonan bagi Festival Filem Faiz. Saya mengambil watak Bella dalam filem Prebet Sapu. Bella seorang pelajar / escort girl. Rasa dia tak ada sense of belonging dengan Malaysia. Cita-cita dia kumpul duit dan keluar ke negara ini. So, dua-dua orang ini sama-sama cari nasib dia orang di Kuala Lumpur. So, in short, I would say it's a story about two struggling souls in Kuala Lumpur. A story about big city, small people and tough life. Selain belajar merokok untuk watak Bella ini, saya juga duduk dengan director, bincang, brainstorm and did find out siapa Bella ini, what she wants, what is her goal, what is important to her and etc. Dan saya tulis diary Bella selama 2 bulan trying to discover who's Bella. And when I was on set, I tak payah cari-cari lagi. Boleh pinjam soul Bella itu untuk act. Peluang bergandingan dengan pelakon sehebat Amirul Effendi di dalam Prebet Sapu menurutnya menjadi anjakan buatnya dalam mendalami watak sebagai Bella. Dan proses ini sangat membantu saya menjiwai watak Bella dalam Prebet Sapu. Of course, I have a very good co-star, Amirul Effendi. He really helps me to get into the character. Dan di sini saya ingin berterima kasih kepada co-star saya, Amirul Effendi, yang sangat membantu saya dalam jiwai watak Bella. Sebelum masuk ke set untuk satu scene, dia akan datang ke I dan borak dengan I dengan cara watak itu. So every time before director roll, Miro akan datang ke I dan tanya saya soalan yang saya akan rasa, what is this? Why you ask me such irrelevant questions? Then later only I found out that he's helping me to get into the watak of Bella. Dia akan tanya I soalan yang akan trigger I, provoke I or makes me think how and what would Bella react if Aman, karakter dia dalam Prebet Sapu, tanya Bella these questions. Dia akan make I in a way prepared for the role. So I'm really thankful for that. Anak jati Pulau Pinang ini sebenarnya lebih dulu memikat penggemar filem seram menerusi wataknya sebagai Mei Yu dalam filem Mandarin berjudul Two Sisters karya James Lee pada 2019 yang pernah mengarahnya sebelum itu. Watak saya dalam Two Sisters ni sangat mencabar. Dia seorang pesakit psikiatri. While playing Mei Yue, I basically couldn't sleep well, eat well. I was always in a very pathetic state, very stressful. James Lee casted me to play a role. So dari situ dia nampaklah potensi saya yang boleh menjerit. So bila James Lee tulis skrip Two Sisters ni, dia telah fikir siapa pelakon yang dia mahu guna. Saya selalu dalam state yang sangat tense, ready to be exploded anytime. Dipelekehkan pada awal kemunculannya, bekas model ini mengakui hampir patah semangat namun dia bangkit untuk membuktikan keupayaannya. Paling meninggalkan kesan apabila dia menyahut cabaran pengarah Erma Fatimah untuk memainkan watak Hang Lipo di dalam teater Melayu pertamanya, Tahta Tiga Ratu pada 2014. Dulu saya memang tak boleh cakap bahasa Melayu langsung. My first Malay project, teater Takhta Tiga Ratu dengan Erma Fatimah di Istana Budaya. So time tu I struggle sangatlah sebab words by words dia orang akan ajar I cari kamus. So walaupun saya diseksai, teruk oleh pengarah Takhta Tiga Ratu, Erma Fatimah, namun saya sudah jatuh cinta dengan teater. Lepas teater itu saya masuk ke Aswara dan belajar teater. Dan dari situlah tercetusnya idea ingin memetaskan cerita multiracial ini kepada lebih ramai.
So pada tahun 2018, I was given the opportunity to mementaskan teater saya Tanah Akhirku di Istana Budaya. Beliau ada misi besar apabila diterima melanjutkan pengajian dalam jurusan pengedaran dan pemasaran di Akademi Filem Beijing, iaitu sebuah institusi yang melahirkan nama-nama besar dalam industri seni Cina seperti pengarah Zhang Yimou dan bintang terkenal Zhang Ziyi. It really upset me to see that there are so many good Malaysian films that are not being known by local or international. So dengan itu saya mengambil keputusan untuk membuat film distribution and marketing dengan Beijing Film Academy. Saya harap dengan ilmu ini ia akan membawa saya pergi lebih jauh, and one day I could power back to Malaysia film industry. Sama-sama majukan filem negara kita. Wow. Hai, dah start ke? Okey. Itulah tadi yang anda dah saksikan seorang pelakon Mei Fen Lim dalam filem Prebet Sapu. Beliau dari seorang model kemudian menyahut cabaran daripada Emma Fatimah, seorang pengarah yang tegas, untuk berlakon dalam teater Melayu. Walaupun beliau ni tak fasih bertutur dalam bahasa Melayu. Memang respect lah kau Tasha. Tak beranilah. Okey, lupa pula nak tanya khabar anda semua. Sihat ke? Tasha harap anda semua sihat. Kau tanya khabar Tasha, Tasha sihat je. Okey, bersama dengan anda saya Natasha Syamin dalam Cinema #ini Cinemaku. Okey, Tasha akan bawakan kepada anda info-info menarik tentang dunia hiburan tanah air dan juga luar negara. Okey, sekarang ni kita nak ke segmen yang seterusnya di mana Tasha nak kongsikan kepada anda salah seorang pelakon veteran dahulunya. Cukup famous ni kalau Tasha sebut. Dia pernah mewarnai industri perfilman zaman filem hitam putih dulu. Nak tahu siapa tu? Tak lain tak bukan Wahid Sateh. Jom Tasha kongsikan kepada anda fakta menarik ini. Let's go. Filem Melayu hitam putih yang bercorak komedi dahulu sering menampilkan pelakon-pelakon seperti A.R. Tompel, S. Samsudin, Mat Sentul, Aman Belon, Aziz Sata, Wahid Sateh dan ramai lagi. Selain pelawak dan pelakon filem Melayu Singapura, Wahid Sateh juga adalah seorang penyanyi. Dilahirkan di Indragiri, Riau, Indonesia pada tahun 1930 dan berhijrah ke Singapura pada tahun 1935. Gelaran Wahid Sateh itu diberikan oleh Mendiang Lok Wanto, pemilik pertubuhan KT, dan nama tersebut mula digunakan sejak beliau berlakon dalam filem Pontianak bersama Maria Menado. Filem Pontianak tersebut telah bertahan selama 3 bulan tayangannya di panggung KT dan memberikan saingan kepada filem Hollywood iaitu Samson and Delilah. Sewaktu menjadi pelakon filem di KT Kuris, Wahid Sateh banyak membintangi filem-filem bercorak lawak jenaka. Malah beliau turut diberi gelaran Jerry Lewis Malaysia. Selepas beberapa buah filem berlakon sebagai pelakon pembantu, pada tahun 1960, beliau telah ditawarkan memegang watak utama dalam filem Pak Pandir Moden dan filem Cik Mamat Parang Tumpul. Sepanjang penglibatannya dalam dunia lakonan, beliau telah dianugerahkan beberapa anugerah seperti anugerah Oscar Black Gold bagi kategori pelakon lelaki terbaik di Pesta Filem Asia di Manila pada tahun 1963, pelawak terbaik Pesta Filem Asia di Taiwan pada tahun 1966 dan anugerah Perdana Emas oleh Mediacorp Pesta Perdana 2007. Tapi untuk nyanyian sahaja, dialog is Fiza Thomas. It was fun, exciting. Projek penerbitan filem cerita pertama pengarah muda Wee Jun Chu berjudul Hungry Ghost Diner memenangi anugerah NAFF 2021 iaitu singkatan bagi rangkaian filem-filem fantastik Asia bersempena Festival Filem Fantastik Antarabangsa Bucheon atau BIFAN yang berlangsung di Korea Selatan antara 8 hingga 14 Julai 2021. Dijadual memulai produksinya pada Julai 2022. Projek ini adalah di bawah galakan pembiayaan kerajaan menerusi Dana Kandungan Digital atau DKD Finas. Padat dengan aksi kepahlawanan ninja dan emosi mengejutkan, trailer akhir Snake Eyes cukup untuk mengujakan penggemar G.I. Joe yang dijangka mengorak langkah baru buat watak asal animasi itu menerusi penampilan Henry Golding.
Hero Crazy Rich Asian kelahiran Sarawak itu menepikan sisi romantisnya untuk filem aksi Snake Eyes, G.I. Joe Origins yang turut dibintangi Andrew Koji, Ursula Corbero dan Samara Weaving selain bintang pesilat terkenal Indonesia Iko Uwais. Franchise 2021 terbitan Paramount Pictures itu memulai tayangannya pada 23 Julai 2021. Syabas dan tahniah daripada Finas. Masih lagi bersama dengan saya, Tasha, dalam Cinema #IniCinemaku. Kalau anda nak tahu info lebih lanjut lagi mengenai Finas, jangan lupa untuk layari ke laman web Finas iaitu di www.finas.gov.my dan jangan lupa ke Instagram dan Facebook Finas juga tahu. Okey, sekarang ni kita nak ke segmen yang seterusnya. Kalau Tasha sebut je filem Frozen ni, pasti ramai kanak-kanak perempuan dan juga wanita nak jadi macam Elsa. Siapa tak nak jadi macam Elsa? Dah lah cantik, lepas tu ada hati yang mulia. Kalau Tasha pun Tasha nak lah. Tapi kan, untunglah Mafarika dia dapat jadi Elsa Malaysia lagi tu. Wow, hebat kan? Nak tahu kisah selanjutnya? Jom kita saksikan. Do you wanna be a snowman? Let it go, let it go, let it go. Tunjukkan aku tak takut lagi. Di sini aku datang. Kalau jawapan yang ku cari. Pandai sungguh Elsa menyanyi lagu Melayu. Bagi penggemar watak ikonik animasi Disney, Frozen 2, kemerduan suara Mafarika akhir nyata memberi justifikasi kepada lagu berjudul Ke Alam Baru yang merupakan versi Melayu Into the Unknown yang asalnya dinyanyikan Idina Menzel selain tunjukan bagi versi Show Yourself. Dimuatkan bagi tayangan di saluran Disney Plus Hotstar, lamaran Disney untuk meminjamkan suaranya bagi lagu nyanyian Elsa itu ibarat pucuk dicita ulang mendatang. Satu hari ni ada orang tag ikut kat WhatsApp suruh datang casting untuk watak Elsa. A bit nervous is because saya tak pernah buat dubbing langsung. So datang casting pun I rasa macam nervous, and then ada penyanyi lain juga and they are also good. I tak rasa macam I akan terpilih. Alhamdulillah dapat, tapi untuk nyanyian sahaja, dialog is Fiza Thomas. It was fun, exciting, nervous juga at the same time. Keterujaan Mafarika sebagai Elsa versi Melayu didorong antaranya oleh kekuatan watak permaisuri jelita itu yang dilahirkan dengan kuasa magis yang diidolakan ramai kanak-kanak di dunia, termasuklah anak saudaranya sendiri. Memang suka lagu-lagu Disney because lagu-lagu Disney most of the singers kan suara very dreamy yang budak-budak suka dengar. So I nak jadi a part of that is because nanti kalau I dah ada anak ke apa ke dan anak saudara I boleh dengar, hey, that's my voice, you should listen to that. Okay, selain alihkan suara ke BM, setakat ni belum lagi I ada pinjamkan watak alih suara untuk watak-watak lain. But maybe one day, insyaAllah, we don't know, doa-doakan. Tak sekadar menyanyi, Mafarika perlu benar-benar menyelami penceritaan Frozen 2 yang disifatkannya lebih sentimental. Begitupun bakat kelahiran Ipoh ini yang pernah memukau juri Asia Got Talent iaitu David Foster, Anggun dan Jay Park pada uji bakat 2017 sempat ragu-ragu dengan keupayaannya. Sangat pressure is because this is my first time. Tak pernah buat dubbing, lepas tu tiba-tiba terus dapat Elsa. Perasaan tu macam, ya Allah, macam mana ni aku tak boleh nak buat ni. So bila dah masuk studio banyak kali baru kita start faham slow-slow because kita bukan setakat nyanyi sedap, dia kena nyanyi perasaan. Dia macam kena ikut muka kartun tu, bila dia berhenti nyanyi, bila dia start nyanyi. Plus yang lebih menakutkan is because setiap kali recording session untuk watak Elsa, orang Disney Hong Kong dengan Disney US akan video call untuk tengok the recording session. So bagi benda tu perfect is rumit is because kita tak tahu lagi how it works. So slowly lah I mendaki bukit untuk menjadi Elsa yang terbaik. Mafarika tidak menduga penggemar lagu berkenaan melangkaui peminat kanak-kanak, sekaligus dilihat sebagai permulaan baik untuknya yang membuat kemunculan semula dengan remake Kabut Serangkai Mawar antara hit ciptaan Dato' M. Nasir yang dirakamkan Zaitun Samiun pada 1988. Memang sangat excited nak bagi tahu Minis yang I alih suara untuk Disney. And then ada juga fans I yang anak diorang suka dengar suara I bila nyanyi. Benda tu macam inspire I. Ya Allah, kalau satu hari I dapat buat suara untuk kartun, it will mean the world to me. Okay? I tak sangka orang besar pun suka
I ada tweet about it and then ramai juga orang retweet. Benda tu jadi macam pengenalan untuk I punya comeback and then keluar dengan Kabut Serangkai Mawar. So orang macam tahu, okay, she's still singing. Penubuhan Perbadanan Industri Muzik Malaysia atau PIMM yang diluluskan Kabinet pada 14 Julai 2021 mampu memperkasa ekosistem muzik tempatan dengan menjadi badan khusus yang merangka dan memastikan pembangunan industri muzik diselaraskan secara holistik dengan sinergi pelbagai pihak. Ia diumumkan Menteri Komunikasi dan Multimedia Yang Berhormat Datuk Saifuddin Abdullah pada majlis bersama 11 penerima dana industri muzik program hiburan dari rumah di bawah pakej Rancangan Industri Kreatif Malaysia atau PRISMA yang berlangsung secara maya pada 19 Julai 2021. Kemudahan pembiayaan dan sokongan kewangan menerusi peruntukan berjumlah RM100 juta Malaysia kepada lebih 8,000 penggiat seni seperti diumum di bawah pakej pelindungan rakyat dan pemulihan ekonomi atau pemulih diyakini merangsang pembangunan industri kreatif pada era pandemik COVID-19. Melaluinya, penggerak industri kreatif mampu meneruskan kelangsungan dan kelestarian untuk berkarya di dalam norma baru berteraskan 13 inisiatif utama yang digariskan. Di bawah inisiatif pemulih juga menyaksikan Finas melancarkan program iTalk Creative Webinar at Home sebagai platform buat penggiat industri dalam kalangan pekerja profesional belakang tabir selain selebriti untuk berkongsi pengalaman, kemahiran dan perspektif menarik berkaitan industri kandungan kreatif kepada masyarakat melalui media sosial. Untuk maklumat lanjut dan muat turun borang permohonan, sila layari laman web www.finas.gov.my. Perubahan kecil terhadap prosedur operasi standard atau SOP Fasa 1 dan 2 di bawah Pelan Pemulihan Negara atau PPN bakal menghidupkan beberapa sektor ekonomi termasuk industri seni yang menyaksikan kelonggaran diberi bagi menjalani penggambaran filem di luar studio. Timbalan Perdana Menteri Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam kenyataannya menjelaskan perkembangan positif kadar vaksinasi negara mendorong perubahan yang menyaksikan aktiviti penggambaran antara yang dibenarkan di negeri-negeri yang sedang menjalani fasa 2 PPN dengan pematuhan SOP ketat. Sementara Finas yang menyambut baik kebenaran penggambaran yang diberi kerajaan mengingatkan syarikat produksi drama, iklan dan dokumentari mematuhi garis panduan dan SOP melalui pelaksanaan protokol gelembung penggambaran atau PrEP bagi penggambaran luar yang terasing, terhad dan terkawal di negeri-negeri status fasa 2 PPN. Ketua Pegawai Eksekutifnya yang berusaha Dr. Ahmad Idham Ahmad Nazri menerusi kenyataan medianya menjelaskan ia adalah usaha bersepadu kerajaan melalui Kementerian Komunikasi dan Multimedia serta Finas dalam memperkasa aspek pengurusan keselamatan, kesihatan dan pencegahan dalam sesebuah aktiviti penggambaran untuk kawalan risiko jangkitan wabak COVID-19. Info lanjut termasuk berhubung garis panduan dan borang permohonan Surat Perakuan Penggambaran Khas atau SPP Khas boleh didapatkan di laman sesawang www.finas.my atau hubungi bahagian pelesenan dan penguatkuasaan di talian 034104 1300 atau 1458 atau 1360 dan email ke spphas@finas.my. Program hiburan dari rumah atau HDR yang dilaksanakan di bawah pakej Rancangan Industri Kreatif Malaysia atau PRISMA dengan peruntukan sebanyak RM6 juta Malaysia telah membantu kelangsungan hidup pemuzik seluruh negara yang berdepan impak pandemik COVID-19. Dilancarkan Kementerian Komunikasi dan Multimedia pada Februari 2020. Inisiatif itu membolehkan peserta menghasilkan kandungan kreatif digital, meningkatkan kemahiran penggunaan teknologi digital dan menjana pendapatan melalui kandungan yang boleh dipromosikan secara digital. Sempena sambutan Aidiladha, satu program sesi agihan daging korban secara pandu lalu oleh Jawatankuasa Hal Ehwal Warga Industri, Kebajikan dan Data Industri Finas telah diadakan di Pekarangan Finas Hulu Kelang pada 22 Julai 2021. Agihan dibuat kepada persatuan-persatuan di bawah Program Peningkatan Kapasiti Kreatif Malaysia atau MyCap.
Sementara itu, Finas turut mempelawa para penggiat industri kandungan kreatif tempatan menyertai MyCap yang membuka permohonan keahlian individu bermula 19 Julai 2021. MyCap adalah satu inisiatif yang dirangka untuk berperanan sebagai pusat pengumpulan data induk berkaitan penggiat industri serta memudahkan proses pengenalpastian kelayakan dan kapasiti pencapaian individu, terutamanya mereka di belakang tabir. Bagi pertanyaan, sila hubungi di talian 011-6956-4094 atau email ke mycap@finas.my. Aktris popular Hollywood ini telah memenangi 2 anugerah di Primetime Emmy Awards, 5 anugerah di Golden Globe Awards dan 1 anugerah di Academy Award. Nicole Kidman antara pelakon Hollywood yang menerima bayaran tertinggi pada tahun 2006, 2018 dan 2019. Menerusi majalah Time, beliau tersenarai dalam 100 orang yang berpengaruh di dunia pada tahun 2004 dan 2018. Memulakan karirnya pada tahun 1983 ketika berusia 16 tahun menerusi filem Bush Christmas. Pada penghujung tahun yang sama, beliau ditawarkan memegang watak pembantu dalam siri televisyen Five Mile Creek. Pelakon hebat ini telah melonjakkan beberapa buah filem lakonannya seperti Batman Forever, To Die For, Eyes Wide Shut, Moulin Rouge dan banyak lagi. Di atas kejayaannya sebagai aktris terkenal Hollywood, beliau telah ditawarkan menjadi model bagi minyak wangi terkenal Chanel No. 5. Menerusi kempen yang dijalankan untuk mempromosikan jenama terkenal tersebut, beliau muncul dalam iklan 3 minit. Menerusi iklan tersebut, beliau telah dinobatkan sebagai pemegang rekod artis yang menerima bayaran tertinggi iaitu $12 juta untuk 3 minit iklan. Menurut majalah Forbes, pada tahun 2004 hingga 2005, beliau telah menerima bayaran dalam filem lakonannya sebanyak $14.5 juta. Nicole Kidman berada di tangga kedua pelakon yang menerima bayaran tertinggi selepas Julia Roberts yang telah menerima bayaran sebanyak $17 juta untuk sebuah filem. Hello. Welcome back to Cinema. #ini Cinemaku bersama dengan anda, saya Natasha Syamin. Okey, itulah tadi kita dah saksikan seorang pelakon international yang cukup popular, tak lain tak bukan Nicole Kidman. Kalau kita lihat filem Batman Forever tu, kita tengok kan Nicole Kidman berlakon dalam tu. Pasti semua memang teruja lah sebab dia berjaya menarik perhatian anda, termasuk saya sekali. Yelah, dah lah cantik, seksi pula tu kan. Okey, kita ke cerita seterusnya. Hai, apa cerita ni Wong Min Jin dari KL Zombie, lepas tu Zombitopia. Semua pasal zombie. Zombie. Jadi kita nak tahu dalam segmen ini. Jom kita saksikan. Meniti persada antarabangsa dengan filem independennya, pengarah, penulis dan penerbit ini membina namanya menerusi penyertaan pada festival berprestij seperti di Cannes hingga ke Berlin dan Jepun sejak diperkenalkan menerusi filem Monday Morning Glory pada 2005. Bagi penggemar filem arus perdana pula, kejayaan KL Zombie pada 2013 yang menggandingkan Zizan Razak dan Siti Saleha menerbitkan keterujaan apabila baru ini beliau kembali mengandalkan tentera zombinya menerusi Zombitopia pula bagi penayangan di platform Disney Plus Hotstar. Apa cerita Wong Min Jin dan zombie ini? Zombitopia adalah satu filem yang skop dia lebih besar, dia lebih dramatik dan kesan zombie efek dia pun lebih realistik. Zombitopia adalah satu filem yang gabungkan pelbagai genre. Genre aksi, genre monster macam filem Resident Evil dan genre keluarga drama macam filem Train to Busan. For me, it's a fun movie that people can watch, boleh enjoy dengan tidak menganggapnya terlalu serius. Saya buat filem ni untuk audience just to relax and to enjoy and just to have a good time. Saya memang peminat filem zombie. Bagi saya, zombie genre tu adalah satu guilty pleasure dan filem-filem zombie seringkali reflect reality, our social reality. So that's why I like the genre. Film ni ada banyak inspiration dari film-film lain seperti Resident Evil, Train to Busan, World War Z. Mengarah pelakon sehebat Shahrizi Sam dan Bron Palare antaranya sememangnya diimpikan yang turut melihat kehadiran barisan pelakonnya dan watak yang dimainkan menjadi kekuatan Zombitopia.
Bagi saya, kekuatan filem ni adalah lakonannya. We have stars such as Shazzy Sam, Ron Polare, Sharifah Amani, Azman Hassan. So pelakon-pelakon ni membawakan watak-watak bagi saya menunjukkan drama dalam filem ni. Filem ni, essence of it mengenai journey karakter. So every film that is good is about character's journey. So at the end of the day, walaupun ni film zombie, tapi karakter tu saya rasa adalah yang paling penting. That's what makes this film effective and I think emotionally strong. Lulusan produksi filem San Diego State University ini yang beralih arah daripada jurusan perniagaan di sebuah sekolah di Boston, Amerika Syarikat mengakui ingin jadi pembikin filem seawal usia 15 tahun lagi. Saya memang mau jadi storyteller. So that's what inspires me to write films and to direct films. Apa yang mendorong saya untuk continue in this career is that saya menganggapkan diri saya baru bermula saja berkarya dalam industri ini. I'm just like a beginner. Bila saya buat film yang baru, saya menganggap diri saya sebagai beginner. Saya nak belajar setiap hari, setiap kali saya buat film. Isu sosial juga adalah apa yang meraih perhatian pengkritik terhadap filemnya seperti The Tiger Factory yang mencatat sejarah apabila ke Festival Filem Cannes pada 2010 selain meraih anugerah pada Festival Filem Tokyo. Jadi bagaimana beliau mengekalkan momentumnya dalam berkarya? Saya tidak mempunyai filem kegemaran. Setelah saya selesaikan satu filem, saya beralih ke filem berikutnya. I usually don't think back and I usually don't dwell on the last film. One of my favorite filmmakers, filem yang berikutnya adalah filem yang paling penting bagi saya dan yang paling bermakna dari segi peribadi ataupun profesional. My next film will be the most important film that I'll make. So itu mindset saya bila saya membuat film dan itu mindset saya untuk kerjaya saya. Tahniah Minjun dan tim produksi Barbarian Invasion atas kemenangan di Shanghai baru-baru ini. Tasha tumpang bangga sebab korang dah berjaya mengharumkan nama Malaysia di peringkat antarabangsa. Okey, kita dah pun sampai di penghujung rancangan. Terima kasih kerana setia bersama dengan Tasha sepanjang 30 minit. Dan Tasha dah kongsikan info-info menarik kepada anda. Kalau nak tahu lagi info yang lebih best lagi, jangan lupa bersama dengan Tasha lagi di minggu hadapan di hari dan waktu yang sama. Okey, Tasha nak ingatkan kepada anda semua supaya pastikan diri anda dilengkapi dengan 2 dos vaksin untuk perlindungan maksimum daripada jangkitan virus COVID-19. Kita jumpa lagi di minggu hadapan dan sekian sahaja untuk malam ini. Bye-bye. Coba awak menyanyi. Sebelum berpisah, kita nikmati lagu OST dari filem Melayu klasik Cik Mamat Parang Tumpul 1960, lakonan Allahyarham Wahid Sateh. Bye-bye, jumpa minggu hadapan. Bukan begitulah. Bagaimana? Begini lagunya. Na 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 na. Oh, Rio rendah orang kerja sibuk dan bising. Pelabuhan kapal di teluk air bisin. Satu masa waktu malam aku di sana, aku berpegangan tangan dan berasmara. Bila ku senyum, si dia pun ketawa. Bila ku tengok, giginya tinggal 2. Aku sudah jawabkan pertanyaan kamu. Kau sekarang mesti jawab soalan aku. Soalanku, wahai Pak Anjang.